Okey, kita akan lihat fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Okey, yang pertama ya. Okey, sebelum ni kamu pernah jumpa kan fungsi persamaan kuadratik di mana bentuk grafnya adalah seperti ini. Ini contoh dia. Yang kamu pernah buat sebenarnya, yang kamu pernah bina, ya. Tak silap saya dalam tingkatan 2 dahulu, kamu diberikan satu jadual, melengkapkan data dan kamu akhirnya melukis graf seperti ini. Ya, itu adalah kuadratik di mana kuadratik adalah yang mempunyai kuasa 2. Okey, jadi kita lihat ni ya. Dalam kotak warna hijau ini, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Jadi apakah pemboleh ubah? Pemboleh ubah, kita ulang semula ya, tingkatan 1 dulu. Pemboleh ubah ialah huruf yang kita biasa gunakan untuk mewakili suatu nilai yang kita tidak pasti, yang kita tidak tahu. Okey, contoh kebiasaannya kita akan gunakan huruf X, huruf Y. Okey, jadi dalam persamaan kuadratik bab 1 ini kita akan gunakan huruf X kebiasaannya, ya, huruf X. Jadi kalau kamu nak guna huruf lain tak ada masalah, masih lagi betul, tetapi kita mesti guna X lah untuk mengikut buku teks sebenarnya untuk mudah faham, ya. Okey, jadi pemboleh ubah kuasanya mestilah 2. Okey, seperti warna purple-nya, ya, mestilah kuasa 2 sahaja. Okey, pada X itu paling tinggi kuasanya 2. Kalau kuasa 3 tak boleh. Kuasa 4 lagilah tak boleh, ya. Hanyalah paling tinggi kuasa 2, ya. Jadi kita lihat bentuk suatu kuadratik, ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, apakah A? A dan B dan C itu ialah pemala, ya. Kalau kamu ingat dahulu semasa tingkatan 2 kamu pernah buat persamaan kuadratik dan kamu labelkan A, B, C untuk mencari nilai X. Itu kita akan gunakan nanti semula, ya. Okey, kita lihat juga beberapa contoh. Contoh pertama, okey, tentukan adakah ini kuadratik, ini kuadratik ke bukan. Okey, kita lihat soalan A. Ya, 2x kuasa 2 tambah 5. Okey, 2x kuasa 2 tambah 5. Jadi sekarang ni kamu ada kuasa 2. Okey, kuasa 2 itu adalah nilai yang paling tinggi. Okey, kuasa yang paling tinggi. Ada tak kuasa lain? Tak ada. Jadi ia adalah ungkapan kuadratik. Ya. Okey, soalan B. Apakah kuasanya? Kuasa 3. Jadi bukan kuadratik. Senang je, kamu tengok kuasa dia, ya. Kalau bukan 2, bukan kuadratik lah tu. Ya. Okey, kita lihat soalan C. Kita lihat ya, dia punya kuasa dia berapa? 2. Betul. Okey, pemboleh ubahnya apa? Ada X, ada Y. Kan? Boleh tak kita guna 2 pemboleh ubah? Tidak boleh. Jadi soalan C ini adalah bukan pemboleh ubah. Kerana apa? Kerana terdapat 2 pemboleh ubah iaitu X dan Y. Okey, soalan D. Boleh tak ini dikatakan sebagai persamaan ataupun ungkapan kuadratik? Okey, ungkapan kuadratik dia mesti ada kuasa 2 yang paling tinggi. Jadi boleh tak guna M? Boleh, tak ada masalah, ya. X ke M ke tak ada masalah, asalkan satu sahaja pemboleh ubah. Jadi soalan D itu ialah ungkapan kuadratik, ya. Okey, jadi soalan E. Boleh tak kita gunakan ini? Kamu tengok kuasa X dia ada kuasa 2. Ini pun kuasa 2. Tetapi jaga-jaga. Ini bentuk apa? Ini adalah bentuk pecahan. Okey, jadi kalau bentuk pecahan sebenarnya dia bukan kuadratik. Ada sebabnya, nanti kita tunjukkan, ya. Jadi kamu lihat sahaja. Kalau dia pecahan begini bentuknya, automatik bukan kuadratik.
Jadi soalan F, yang ini kamu tengok pun kamu dah tahu ini bukan kuadratik. Kenapa? Sebab kamu tengok pun kuasa dah tahu. Ini apa ni? Kuasa setengah. Okey, kuasa 1/2. Mana boleh? Kan? Tidak boleh. Ya. Okey, kenapa? Apa alasannya? Kerana terdapat kuasa 2 yang bukan nombor bulat. Nombor bulat tu nombor apa? Nombor 2, nombor 1, nombor 3, 5. Nombor bulat lah tu. Ya. Ini bukan, ini pecahan. Okey. Okey, jadi ini adalah menentukan nilai A, B dan C. Okey, nilai A, B dan C. Yang pertama sekali, kamu perlu menyusun kedudukannya mengikut kuasa. Mula-mula sekali kita letak yang ada kuasa 2. Okey. Kemudian kita letak yang ada pemboleh ubahnya sahaja. Iaitu X kan, ya. Dan akhir sekali mestilah nombor sahaja. Okey ya. Jadi saya ulang balik apa dia? Mula-mula kita letakkan yang ada kuasa 2. Okey. Kemudian yang tiada kuasa, kuasanya 1. Okey, iaitu X single ya. Okey, last sekali kita akan letak nombor sahaja. Jadi itu susunan dia. Okey, itu susunan persamaan untuk ungkapan kuadratik. Jadi kita lihat jadual ini. Contoh ni ya, kita lihat dia dah susun ya, 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Jadi yang pertama tu mesti A, yang tengah B, yang hujungnya C. Okey, masukkan nilai. Okey, kita lihat ya. A ialah 2, B ialah apa? Tolak 3 tadi. Tolak 3. Kena ambil operasinya. Ya. Jadi kita boleh sebut negatif 3 lah. Ya. Okey, untuk C ialah 1. Okey, kita lihat sekarang ini. Okey, soalan B. 2x kuasa 2 tolak 4. Okey, 2x kuasa 2 tolak 4. Okey ya. Jadi sekarang ini kita lihat 2x kuasa 2. Okey. Macam mana kita nak tulis? X kuasa 2 ni ada 2. Sini ada 2. Minta maaf cikgu tak boleh nak conteng kat sini. Ya, sepatutnya boleh tetapi ada masalah tadi, ya. Okey, ini 2. Jadi ada tak nilai untuk X? Tak ada. Kamu tengok sini mana ada? Tak ada X kan? Hanya ada kuasa 2, ada nombor. Jadi nombor ni duduk kat mana? Nombor duduk di belakang petak ini. Okey. Jadi yang mana kita boleh buat? Okey. Yang ini. Okey, sorry. Okey, ini yang A dan C sahaja. B tak ada. Okey, jadi apakah nilai A-nya? A-nya ialah 2. B ada tak? Tak ada. Jadi jawapannya sifar, kosong, tak ada nilai. Dan C ialah tolak 4. Kita ambil ini sebagai C-nya. Tolak 4. Okey. Okey, kita lihat soalan C. Ya, soalan C. Setengah X kuasa 2 tambah 5X tolak 3/2. Okey, apakah nilai A? 1/2. Apa nilai B? 5. Apa nilai C? Tolak 3/2. Okey.